Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Syafiq bin Aziz dari TQA 3 Kumpulan Pembentangan Kedua ingin membentangkan webinar kami yang bertajuk Pedoman Al-Quran dan Sunnah dalam mengoptimalkan masa lapang pada era COVID-19. Pada penghujung tahun 2019, satu virus baru yang dikenali sebagai COVID-19 ataupun coronavirus telah melanda dunia. Pada bulan Mac 2020, pihak WHO telah mengisytiharkan pandemik kepada wabak tersebut kerana telah mengorbankan jutaan nyawa di seluruh dunia. Dalam usaha untuk mengekang penularan wabak tersebut, pihak Malaysia telah melaksanakan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. PKP ini telah menyebabkan norma baru terjadi, iaitu kerja dari rumah dan pembelajaran dalam talian. Antara hikmah norma baru tersebut adalah masa lapang. Antara objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti suruhan menjaga masa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mengenal pasti aktiviti yang bermanfaat berpandukan Al-Quran dan Sunnah semasa era COVID-19, dan mengkaji tentang kebaikan melakukan aktiviti berlandaskan Quran dan Sunnah. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dalam membahas permasalahan yang dibentangkan. Kajian ini menggunakan sumber premier seperti Al-Quran dan kitab hadis serta sumber sekunder seperti artikel dan jurnal untuk menghimpunkan maklumat bagi menjawab permasalahan kajian. Selain itu, sumber internet juga digunakan bagi mendapatkan maklumat-maklumat terkini berkaitan pandemik COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia pada masa ini. Pengkaji menggunakan kaedah kualitatif ini kerana kaedah ini bersesuaian dengan permasalahan yang dibincangkan oleh pengkaji. Kaedah ini juga mampu menjawab objektif-objektif yang terdapat di dalam kajian ini dengan baik, yang kebanyakannya berkait rapat dengan Al-Quran dan hadis. Selain itu, kaedah kualitatif juga mudah diaplikasi dan memudahkan pengkaji dalam mengakses maklumat dengan menggunakan kemudahan teknologi terkini. Syariat pengkaji juga lebih luas dan dapat memberi impak yang maksimum dalam menjawab segala permasalahan kajian. Pengkaji menggunakan kaedah tematik untuk menganalisis data-data yang diperolehi daripada hasil rujukan-rujukan yang dicari. Tinjauan literatur. Berdasarkan artikel Zainul Abidin Nasim 2017 menyatakan bahawa persekitaran dan suasana pembelajaran mampu mempengaruhi dalam pengurusan masa harian. Pengurusan masa yang betul akan mempengaruhi pencapaian akademik dan bersosial. Selain itu, menurut Nurul Hidayati, Abdul Razak, Muhammad Mahlan 2015 menyatakan bahawa pelaksanaan aktiviti masa senggang terbahagi kepada dua kategori, iaitu melibatkan aktiviti outdoor atau indoor. Penggunaan masa senggang yang berfaedah secara langsung membantu pencapaian individu dalam mencapai kesejahteraan emosi, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan spiritual. Seterusnya, berdasarkan artikel Rafika Abdullah Hussein 2004 menunjukkan bahawa pelajar mengetahui tentang pengurusan masa, malah mereka menyedari bahawa agama Islam amat menuntut pengurusan masa dengan baik. Namun, mereka tidak mempraktikkan pengurusan masa yang baik dalam kehidupan seharian mereka sebagai mahasiswa. Beberapa langkah perlu diambil agar imej mahasiswa pengajian Islam sebagai golongan intelektual tidak terjejas hanya kerana kelemahan mereka dalam aspek pengurusan masa. Seterusnya, Muhammad Al-Atauni 2012 menyatakan bahawa para agamawan mengenal pasti secara umumnya bahawa hiburan adalah harus dan dibolehkan. Hal ini dipetik daripada prinsip bahawa semua benda hukumnya adalah harus, melainkan ada hukum yang menyatakan tidak boleh dilakukan. At-Tabari berpendapat bahawa hukum hadis tidak menyatakan secara konkret bahawa aktiviti-aktiviti seperti bermain alat muzik dan menyanyi menyebabkan seseorang itu terpesong daripada menuju ke jalan yang benar. Selain itu, menurut Reza Al-Kafur, Syed Ali Akbar Rabi Natash dan Syed Mohsin Musawi 2019 menyatakan tentang kepentingan masa lapang dalam kehidupan. Hal ini kerana pada era kini terdapat banyak kes
Mental dan fisiologi trauma. Kajian ini menunjukkan bahawa Islam memandang masa lapang sebagai isu moral dan berpandukan kepada ayat Al-Quran dan hadis. Perancangan terbahagi kepada hukum halal, makruh dan haram. Perancangan berdasarkan Quran membawa pendekatan kerohanian yang dapat menimbulkan ketenangan dan keberkatan. Akhir sekali, berdasarkan Abdul Muhyi Batubara 1996 menunjukkan bahawa pelajar lelaki dan perempuan menggunakan masa lapang dengan aktiviti yang berbeza. Sebagai contoh, pelajar perempuan lebih cenderung kepada aktiviti dalaman seperti membaca buku, membantu ibu bapa mengerjakan kerja rumah, manakala pelajar lelaki lebih berminat kepada aktiviti luar outdoor seperti aktiviti sukan dan berjalan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dapatan kajian dalam aktiviti-aktiviti bermanfaat yang boleh dilakukan menurut Quran dan Sunnah. Terdapat beberapa aktiviti bermanfaat yang boleh dilakukan sepanjang era pandemik COVID-19. Antaranya ialah aktiviti yang pertama, membaca buku atau bahan ilmu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda bahawasanya sesiapa membaca bahan ilmu atau mencari bahan ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya menuju ke syurga. Selain itu, aktiviti yang kedua ialah menolong ibu bapa. Dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, Allah telah menjelaskan bahawa kita sebagai manusia digalakkan untuk membantu antara satu sama lain yang berada dalam kesusahan dan tidak membantu orang yang melakukan kejahatan. Manakala aktiviti yang ketiga ialah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Terdapat hadis yang menerangkan bahawa amalan dan kebaikan yang sampai kepada orang mukmin apabila dia telah meninggal dunia ialah ilmu yang disampaikan, anak soleh yang ditinggalkan dan sedekah jariah yang dilakukan. Selanjutnya, aktiviti bermanfaat yang keempat ialah mempraktikkan ilmu yang ada. Pepatah Arab ada mengatakan bahawa ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Seterusnya, aktiviti bermanfaat yang kelima ialah bersedekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274, Allah telah menjelaskan bahawa sesiapa yang menderma memberikan hartanya sama ada siang ataupun malam, sama ada secara terbuka atau tertutup, maka Allah akan memurniakan kepadanya pahala dan dia tidak akan berasa berduka cita sama sekali. Dan aktiviti bermanfaat yang terakhir sekali iaitu yang keenam ialah beriadah. Dalam hadis riwayat Muslim bermaksud Allah lebih mencintai mukmin yang kuat berbanding mukmin yang lemah dan pada kedua-duanya ada kebaikan yang tersendiri. Baik, kita beralih kepada kebaikan aktiviti menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Aktiviti pertama ialah membaca buku ataupun bahan ilmu. Di antara kelebihan yang dapat kita perolehi daripada amalan ini ialah dapat menambahkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kekuatan memori seseorang individu. Aktiviti seterusnya ialah menolong ibu bapa. Di antara kelebihan daripada amalan ini ialah dapat meringankan beban dan tanggungjawab ibu bapa serta dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan di antara ahli keluarga. Aktiviti seterusnya ialah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Di antara kelebihan daripada amalan ini ialah mendapat pahala daripada Allah sama dengan pahala orang yang diajarkan serta dapat menambahkan kefahaman diri sendiri. Aktiviti seterusnya ialah mempraktikkan ilmu yang ada. Berdasarkan amalan ini, di antara faedah yang dapat kita perolehi ialah mampu mencungkil bakat dan potensi diri serta mendapat pendedahan awal kemahiran untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan yang sesuai. Aktiviti seterusnya ialah bersedekah. Di antara kelebihan amalan ini ialah memperkuatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah serta terhindar daripada sifat kedekut. Aktiviti yang terakhir ialah beriadah. Di antara kelebihan aktiviti ini ialah kesihatan diri terjaga serta menjadi medium perhubungan silaturahim di antara keluarga dan rakan-rakan. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 sememangnya memberi kesan mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia. Hal ini kerana mereka terpaksa membiasakan diri melakukan aktiviti yang di luar normal kebiasaan mereka. Kita semua tidak tahu bilakah COVID-19 akan hilang, tetapi adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memastikan virus ini tidak terus tersebar. Para pelajar terutamanya perlu bijak menguruskan masa agar mereka tidak terganggu dalam pembelajaran dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan akademik mereka seiring dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah.